Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton dan para pendengar yang sentiasa mengikuti rancangan yang disiarkan oleh Persatuan Ulama Malaysia sepanjang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada hari ini adalah giliran saya untuk menyampaikan sedikit tazkirah kepada semua. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk diri saya dan untuk semua, insya-Allah. Kita sekarang ni bergerak menuju ke perakhiran Ramadan lah ya. Maksudnya walaupun masih lagi berbaki Ramadan itu pada kita, tapi mungkin ramai yang sudah terfikir-fikir ya untuk melakukan persiapan untuk menyambut hari raya, dan ada juga yang sedang membincangkan bila tarikh hari raya ini. Ada yang mengatakan bahawa tarikh hari raya ini kita elok tetapkan lebih awal, seperti mana yang berlaku di beberapa buah negara, termasuk negara jiran kita ya. Tapi di Malaysia ini alhamdulillah kita masih lagi berpegang kepada dua kaedah yang diguna pakai untuk menentukan tarikh bermula puasa, bermula hari raya, tarikh untuk bermulanya 1 Zulhijjah untuk memudahkan orang menyambut hari raya Aidil Adha ya. Iaitulah kaedah ru'yah dan hisab. Jadi kedua-dua kaedah ini diguna pakai di Malaysia. Hisab diguna pakai, tetapi pada hari untuk melihat anak bulan itu kaedah ru'yah pun diambil kira ya. Maksudnya kalau mereka pergi untuk melihat anak bulan tersebut, mereka nampak anak bulan, maka akan diisytiharkanlah tarikh sama ada bermula 1 Ramadan ataupun bermulanya 1 Syawal bila hari raya dan sebagainya ya. Itu memang perkiraan yang ada di Malaysia lah. Jadi kita dapat lihat daripada dulu sampai sekarang, alhamdulillah kita masih lagi berpegang kepada kedua-duanya, dan ianya tidak menimbulkan sebarang perbalahan kerana kuasa untuk mengisytiharkan tarikh-tarikh tersebut adalah terletak kepada penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Maksudnya selepas daripada persetujuan Majlis Raja-Raja, maka akan diisytiharkanlah ya. Apa yang saya nak kongsikan di sini, ya, sementara kita menunggu perisytiharan tersebut, kita sebenarnya masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, dan kita perlu untuk memberikan sepenuh perhatian ya, ketika kita berada di dalam bulan yang mulia ini. Kalau kita ambil analogi orang yang bermain bola sepak liga, kita katalah Liga Inggeris ya, liga yang diminati di seluruh dunia kan, pasukan-pasukan handal yang bermain, mereka ini bermain sehingga kepada wisil penamat ya. Sehingga kepada wisil penamat itu, pada separuh masa pertama mereka bermain, separuh masa kedua ada pasukan-pasukan yang melipat gandakan usaha mereka untuk mencari gol, untuk menyumbat gol dan sebagainya. Kalau kita tengok ada pasukan-pasukan yang menang last minute menyumbat gol. Jadi ini analogi ini kalau kita relatekan dengan amalan ataupun perbuatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ya, sepatutnya pada peringkat kita bergerak meneruskan bulan Ramadan ini, kita perlu untuk meningkatkan kita punya kualiti puasa kita, amalan di dalam bulan puasa kita, kualiti puasa dari sudut apakah yang kita laksanakan setiap hari untuk menambah, orang kata, untuk mencari pahala-pahala yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan ini. Setiap perkara yang kita lakukan dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan ini, perkara-perkara yang baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi kita perlu untuk melihat apakah kedudukan puasa kita itu. Maknanya kita kena muhasabah sedikitlah. Sepanjang kita berpuasa sampai ke hari ini, adakah kita memberikan sepenuh perhatian terhadap puasa kita? Kita perlu ingat ya, kerana di sana Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi
illa al-ju' wal 'atash. Ada di kalangan umat manusia ini yang mereka itu berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa di dalam puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi kita nak elakkan daripada kita hanya berpuasa sebelum ini hanya menahan diri daripada makan dan minum, hanya lapar dan dahaga yang kita dapat. Jadi apa perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang boleh kita laksanakan dalam tempoh Ramadan yang berbaki ini untuk kita meningkatkan, orang kata, perkara-perkara yang baiklah yang boleh kita laksanakan. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kana ajwadun nasu fil khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sangat pemurah, sangat dermawan dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Tetapi apabila datangnya bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Jadi ini antara perkara yang kita digalakkan untuk melakukan di dalam bulan Ramadan adalah untuk memberikan infak, memberikan sedekah, membantu masjid, membantu surau dalam menyediakan makanan iftar, dalam menyediakan orang kata makanan-makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tempoh kita bergerak selepas daripada sudah melebihi beberapa hari Ramadan ini, kita dah masuk kepada fasa di mana ramai di antara kita yang mencari-cari bila malam Lailatul Qadar ini, malam yang diimpikan oleh setiap orang sebenarnya untuk mereka dapat Lailatul Qadar ini. Sebahagian orang walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tapi bila mendengar berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, mereka seakan-akan tak mahu melepaskan malam Lailatul Qadar itu begitu saja. Maksudnya mereka nak mendapat Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar ini untuk mendapatkannya mesti dengan kaedah kita berusaha untuk mencari dan orang kata apa, mendapatkan malam tersebut. Malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat istimewa. Kalau di dalam bahasa Inggeris disebut Night of Power, malam yang cukup power lah, malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan dengan malam Al-Qadar ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah yang khusus berkaitan dengan Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini di dalam surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada malam dalam bulan Ramadan. Dalam suratul Baqarah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Tapi dalam surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala spesifikkan lagi malam tersebut adalah malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar ini ada di dalam bulan Ramadan, tetapi tidak ditentukan pada bila ianya berlaku. Jadi untuk mereka mendapatkan malam Al-Qadar ini, kata para ulama, hendaklah kita mencarinya pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tapi 10 terakhir itu pun kita tak tahu malam ke berapa. Kalau kita lihat imam-imam besar seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya melihat bahawa malam-malam ganjil itu adalah malam untuk diberikan tumpuan pada malam Al-Qadar. Tapi dalam hal ini apabila disebutkan 10 malam yang terakhir itu tidak ditentukan bila malam tersebut, maka wajar bagi kita untuk melihat keseluruhan malam yang 10 yang terakhir itu sebagai malam kita membuat persiapan, melakukan ibadat bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut. Saya kira kalau mereka yang sentiasa melazimi masjid, melazimi surau, ataupun ketika mereka bangun malam untuk bersahur dan sebagainya, 10 malam terakhir ni kita lazimi dengan solat-solat sunat, sekurang-kurangnya 2 rakaat.
dua rakaat solat sunat itu ya, boleh untuk orang kata memberikan kekuatan tambahan kepada diri kita. Dan insya-Allah dalam tempoh tersebut ya, ketika kita melakukan ibadat-ibadat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dipertemukan dengan malam tersebut. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton pendengar beribadat pada malam-malam 10 terakhir ini, doakanlah juga kepada kami, doakanlah juga kepada orang-orang yang kita kenali dan sebagainya, supaya mereka diberikan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi bila datangnya ataupun bila kita melakukan ibadat di dalam 10 malam terakhir untuk mencari malam-malam Al-Qadar ini, kita digalakkan untuk memperbanyakkan doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang biasa kita dengar dan biasa kita baca. Biasa kita dengar kan imam ketika dalam solat tarawih, mengimamkan solat tarawih, senggang di antara rakaat itu ada yang membacakan ayat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang macam Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada juga yang membaca sebab dia menjadi imam, jadi dia nak membaca untuk semua orang yang berada di dalam masjid dan di dalam surau tersebut. Jadi muslimin dan muslimat, para penonton, para pendengar sekalian, kita bergerak untuk ke fasa seterusnya Ramadan ini. Sebelum berakhirnya Ramadan, kita cuba untuk memberikan tumpuan-tumpuan ini dan kita memperbanyakkan perkara-perkara yang boleh untuk mendatangkan pahala kepada kita. Melakukan kebaikan kita teruskan. Kalau sebelum ini mungkin kita memasukkan duit di dalam tabung masjid RM1 sehari, RM2 sehari, apa salahnya kita bergerak ke akhir Ramadan ini, kita menambah sedikit semangat kita itu. Ada orang yang mungkin mampu untuk memberi lebih banyak, RM1,000, RM2,000, RM4,000, RM5,000, ada RM10,000 dan sebagainya. Saya pengalaman ketika menguruskan masjid di negeri Selangor. Sekarang pun masih menguruskan masjid di negeri Selangor. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya ramai di kalangan umat Islam ini yang mereka bila datangnya bulan Ramadan ini, mereka menjadi pemurah. Mereka menjadi pemurah. Jadi saya rasa eloklah kita juga mengambil kesempatan untuk turut sama menjadi orang-orang yang pemurah tersebut. Dan bila kita bergerak ke 10 Ramadan yang terakhir, kita berada di dalam tempoh yang ini, kita perbanyakkan, tingkatkan amalan-amalan yang lain lah. Tadi saya sebutkan bersedekah dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat, teruskan melakukan amalan ini sehingga selesai bulan Ramadan, dan insya-Allah kita memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan yang seterusnya pada tahun-tahun yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.